Jangan letak hacking kan kena ban. Alah, dah letak. Layan lah. Aku lupa. Tak apa. Kalau dia nak ban, apakan daya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis maklumat sikit lah. Kelas basic hacking. Siri 2. Siri 2 ke? Ke siri 3? 6 hari bulan 6 April 2023. Subtopik hari ni masih information gathering lah. Bismillah. Dari TikTok dengar tak? Siapa boleh check kan? Guna apa ni? Ni kita buat untuk Nmap. Hari ni Nmap. Backdoor amboi. Taklah, ini baru siri kedua. Kita fokus yang basic-basic dulu. Minggu lepas ada buat footprint. So minggu ni kita buat fingerprint. Mungkin minggu depan baru kita buat vulnerability assessment. Hari ni pun makin masuk sikit-sikit lah. Assalam tuan, tak dapat join Telegram. Kenapa tuan? Saya dah bagi link baru tu dekat bio pun tak boleh Saya dah bagi link itu. Bagi link baru. Siapa yang nak daripada TikTok yang nak cuba join boleh join lah. Kalau join TikTok ada dapat URL URL Gmeet, Google Meet. Kita ada live kat Google Meet juga sekarang ni. Kalau nak join. Assalamualaikum semua. Saya first time join. Welcome Anep. Baik-baik, teruskan sahabat. Baik, thank you. Terima kasih FS Zal MC. APK apa yang boleh main hack kat phone? APK apa? Tak pastilah Aku jarang hacking pakai handphone Biasa kalau handphone kita install Termux tu. Dari Termux tu baru kita install tools yang lain. Tapi tak berapa komprehensif sangat lah. Kecuali kalau handphone korang tu dah boleh di-root kan, yang tu baru dia okey lah. So hari ni kita akan tengok masih basic lagi information gathering, kira fingerprinting dengan footprinting. Tapi kita akan guna tools yang ada dalam Kali Linux ataupun tools-tools yang ada kita boleh download secara free lah untuk online. Tu Kak Ros ada cakap tu, boleh try apa each shell. Try lah. Biasa aku kalau kat handphone aku pakai cloud je. Daripada handphone SSH pergi ke SSH pergi ke server aku. So dari situ kita boleh akses macam-macam benda lah, berbanding daripada kita run direct daripada handphone semata-mata. Sepatutnya kelas kita start pukul 11, tapi aku tunggu sekejap. Malam ni tak ada exploitation Malam ni kita buat basic je, mungkin dalam setengah jam ke 40 minit ke. Kita buat information gathering sahaja. Kalau nak track location macam mana boleh tunjukkan. Alamak, itu tak masuk dalam topik hari ni. Nak track location ni susah. Tak masuk topik hari ni lah. Hari ni aku buat kelas basic saja. Aku memang setiap minggu kita buat kelas dulu. Nanti dah siri banyak-banyak, siri dah tinggi-tinggi sikit, baru kita akan masuk benda yang mendalam sikit. So minggu lepas kita buat footprint, minggu ni buat fingerprint. So next week kita mungkin akan buat vulnerability assessment. Lepas tu next week lagi baru buat exploitation, buat backdoor dan sebagainya. Kalau nak buat track location orang ni dah kira social engineering. Itu dah dalam sikit. Yang tu kita tak buat hari ni. Bismillah. Kalau topik OSIN bila bang? Topik OSIN jar of code ni ada dalam ni ke? Dalam anti-scammer tak ada Oh, jar of code tak ada Oh, dalam anti-scammer kita dah jalan dah OSIN semua tu. Maklumat OSIN semua kita dah gerak dah. Kalau kata masih dekat grup public,
sama ada nak boleh join kita punya private class, bayar RM30 sebulan, ataupun boleh tunggulah masa akan datang akan sampailah tu. OSIN basic OSIN hari ni aku boleh tunjuk, tapi kalau nak OSIN yang lebih mendalam, lebih sensitif, hari ni tak dapat tunjuk lah. So bagi siapa yang baru join kelas ni malam ni, aku nak bagi tahu kita orang MyOPEX ada sediakan 3 kelas seminggu. Satu kelas berbayar, kelas private lah, yang tu kita belajar hacking yang agak mendalam sikit. Kemudian 2 kelas percuma. 2 kelas percuma Khamis malam Jumaat, hari ni kelas hacking, dengan Sabtu malam Ahad kelas programming. Kelas programming minggu lepas kita masuk JavaScript. Minggu ni pun Sabtu, besok lusa ni kita masuk JavaScript juga. Kalau nak track, ni dah lepas apa ni? Buat apa tu? Buat apa ni education bang. Private class macam mana nak join? Private class kalau nak join, masuk ikut kena ni, join kita punya Telegram dulu. Kalau join Telegram pun tak lepas, susah juga tu. Sebab kita memang group semua dekat Telegram. Okay. Aku ingat dah boleh mula kot untuk kelas malam ni. Aku nak start record dekat Google Meet dulu. So siapa yang ada dalam TikTok malam ni, tajuk apa bang? Tajuk malam ni kelas basic hacking siri nombor 2, footprinting. Kita akan tengok Nmap dan juga sedikit tools-tools yang lain untuk buat information gathering. Link tele dekat bio dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana hadir pada kelas malam ni. So macam biasa, kelas malam ni kita buat kelas hacking Khamis malam Jumaat. Dan ini adalah siri yang kedua. Kelas public yang aku buat, kelas hacking secara live, adalah siri yang kedua. Kelas programming pun ada, kita buat Sabtu malam Ahad, esok lusa ni, sama juga jam pukul 11 malam. So kalau kata nak dapat details lebih tentang kelas, kelas private ke, kelas public ke, boleh join kita punya group Telegram lah. Group Telegram kita orang, dalam tu ada jadual-jadual kelas dan juga macam mana nak join kelas-kelas private ke dan sebagainya lah. Okay. So yang mana ada soalan, aku akan jawab soalan yang berkaitan dengan tajuk hari ni, iaitu footprinting, information gathering lah. Information gathering, footprinting ataupun fingerprint lah. Maklum tuan. Okay, device forensik aja tak bang? Device forensik belum lagi. Yang tu akan datang. Kita akan step by step lah, ikut siri. Kita akan step by step. So hari ni aku nak tunjuk korang satu tools yang paling banyak digunakan dan paling penting lah dalam proses kita nak buat hacking ni. Ada soalan berkaitan, boleh terus tanya. Okay, so untuk kita mulakan hacking, dia ada beberapa step lah. Yang pertama kita buat footprinting. Benda ni aku suka ulang sebab benda ni penting. Kemudian kita buat fingerprint. Lepas tu baru kita buat kita buat vulnerability assessment. Lepas tu yang keempat step dia, baru kita buat exploitation. Nanti bila dah buat exploitation, barulah kita decide sama ada nak buat post exploit ataupun tak. So kalau kata kita adalah seorang pentester, seorang hacker yang berdaftar, yang memang buat kerja yang baik, maka seterusnya kita, kalau contoh ada klien ke ada apa kan, so kita akan sediakan report lah, reporting. So pada situ tamat lah. Tapi kalau kata kita adalah hacker yang jahat, kan korang pilih topi apa korang nak pakai. So kalau kata korang adalah hacker yang jahat, so daripada post exploitation ni baru kita ada buat data leak. So dia ada step-step dia yang lain lah. Terpulang lah pada masing-masing. So yang hari ni punya kelas kita akan fokus pada nombor 2, iaitu fingerprint. So nanti mungkin minggu depan kita buat vulnerability assessment. So fingerprint ni apakah tools yang kita biasa pakai? Biasanya untuk fingerprint kita buat fingerprinting. Fingerprint ni kita buat macam IP scan, port scan. So semua tools ni memang boleh didapati lah, dan tools-tools macam IP scanner, port scanner yang ni bukan tools yang illegal. Dia adalah tools yang legal. Ya, maksudnya tools yang memang boleh dipakai lah untuk buat apa-apa aktiviti. Biasanya kalau kita bekerja dalam bidang network, IP scan, bidang network, bidang server admin, sistem admin, so biasanya port scan dengan IP scan ni memang kita akan biasa pakai lah.
Nmap bang. Ya, Nmap. Betul. Tapi Nmap tu kira tools yang advance. Kita tengok juga hari ni. Tapi aku akan share juga kat korang apakah tools yang korang boleh download dengan secara yang mudah. Okay. So antara software lain selain daripada Nmap, kita ada macam advanced spot scanner boleh pakai. Advanced IP scanner pun boleh pakai. So software dia lebih, orang kata lebih mudah difahami lah. Cuma selalunya software macam advanced IP scanner dengan port scanner ni digunakan untuk server yang lokal lah. Diorang tak buat scan server yang public, server yang lokal. Berbeza dengan Nmap, disebabkan Nmap dia lebih advance, dia selalu digunakan untuk public, maksudnya untuk scan server yang berada di internet lah. Tapi tak bermaksud advanced IP scanner ni tak boleh scan IP luar, boleh juga sebenarnya. Okay, boleh juga. Kalau tak salah, kemungkinan besar juga advanced IP scanner ni pun menggunakan Nmap di belakang diorang lah. Ada website ke sahabat? Website apa tu Kita MyOPEX tak ada website. Kita punya website myopex.info, yang tu pun untuk link kepada kita punya Telegram. Kita punya website untuk handle case scam, handle case crime ni belum siap lagi. Kita masih dalam development. Okay. Okay, kemudian daripada tools ni, yang ni aku tak tunjuk malam ni lah. Cara pakai dia memang sangat simple. Korang just masukkan IP dengan range dia, dia akan automatic generate lah report untuk kita. So tools yang lain yang advance juga untuk Windows, korang boleh guna ZenMap sebenarnya. ZenMap ni adalah Nmap tapi version Windows. Dia bagi dalam bentuk UI, memang sangat mudah digunakan lah. Bentuk macam ni. Okay. So nak download dia, korang boleh pergi dekat website ZenMap. Nmap ni lah, nmap.org. Korang tekan ZenMap, korang cari dekat sini. Nmap download page ni kan. Boleh download lah untuk Windows. So aku dah download dan aku dah install. Ya, ada modul tak dalam kelas? Modul maksudnya apa tu? Satu lagi, kita dalam MyOPEX, kelas kita letak dalam Google Classroom. So korang kalau nak join, korang kena masuk dalam kita punya Telegram. Dalam ni ada modul-modul lah, dah ada content dah pun. Video-video yang related aku dah letak mengikut step by step lah. Kan daripada basic Linux ada, footprinting, network sniffing, Metasploit dan seterusnya sampailah kepada software reverse engineering dengan social engineering. So korang boleh follow dekat sini lah. Kalau kata nak ikut modul yang tersusun, ikut kat sini lah. Video live ni pun aku buat ikut ni juga, ikut modul yang ada kat sini juga. Okay, Classroom ni nak dapat boleh masuk dalam ni Telegram kita orang. Free je, free, tak ada bayaran. Kelas berbayar itu lain lah, itu syllabus lain. Kalau kelas yang free ikut syllabus yang aku tunjuk tadi. Okay, balik pada ZenMap tadi. So aku dah install dan aku dah buka dekat sini. So inilah bentuk ZenMap-nya. Korang nampak tak Nampak jelas tak? Daripada TikTok dengan Gmeet nampak jelas tak? Mana link Telegram? Kejap aku bagi jap. Tadi aku baru letak tadi. Tu. Okay, so ini adalah bentuk ZenMap. Nampak tak Yang dalam Gmeet boleh cakap tak? Nampak tak? Kena aku zoom screen ni. Clear, okay, Alhamdulillah clear. Okay, so daripada ZenMap, daripada ZenMap ni, kegunaan dia simple je. Korang ada letak bahagian target, iaitu korang punya domain name ataupun sasaran lah, sasaran IP korang yang korang nak hack tu. Ataupun korang boleh masukkan hostname, domain ke hostname sama lah tu. Sama ada contoh macam google.com pun boleh. Ataupun korang masukkan IP 192.168 bla 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 dan sebagainya. Boleh. Okay. Kemudian dia ada profile intent scan. Kemudian ada banyak lagi lah. Ada intent scan plus UDP. Yang ni semua profile ni adalah preset. Preset bagi command ni. So kalau kita pakai Windows, kita tak perlu nak tulis panjang-panjang command ni. Dia orang dah sediakan. So kita boleh pilih dia mana-mana nak pakai. Dia akan terus tuliskan. So yang ni kira tak ada masalah pun. Kalau kata korang nak writing sendiri dekat command ni boleh. Kalau tak, korang pakai je intent scan pun tak ada masalah. Kan? So biasanya kalau kita nak hack satu company ataupun satu server, kita kena masuk dalam dunia network dulu.
So biasanya kita buat dekat public wifi, hacker bukan kita sorry. Hacker buat dekat public wifi. So diorang akan hack wifi orang dulu. So diorang hack wifi syarikat tu dulu ataupun hack wifi orang kat rumah tu dulu. Kemudian barulah dia guna ZenMap ni untuk scan semua device yang ada dalam network. So macam mana nak buat? Macam mana daripada sekarang aku connect dengan internet aku sekarang, dekat router aku sekarang, macam mana aku nak scan semua device yang ada dekat dalam rumah aku ni atau dalam pejabat aku sekarang ni. Macam mana nak buat? So basically dekat target aku boleh tulis aku punya IP dulu. .1.1, kemudian boleh /24. So yang ni kira IP range lah, tak ada masalah pun. Okay, so daripada sini korang tengok command dia T4-A-V. So yang ni aku padam dulu. Kalau kata nak buat scan device IP sahaja, boleh masuk nmap IP address /24. Aku tekan scan. Okay, kita tunggu jap. Yang ni memang ambil masa lama sikit lah. Kalau device tu lagi banyak, ataupun kita punya router tu lebih modern, diorang ada sistem security yang sangat kuat, so benda ni akan jadi agak lebih lama. Tapi kalau kata macam aku punya router sekarang ni tak berapa modern pun. Macam mana nak bypass firewall? Bypass firewall yang ni topik lain lah. Ini topik lain. Sebab firewall ni dia tengok exploitation attack tu. Kalau kata firewall yang dia pakai tu ada kebocoran, baru kita boleh bypass dia. Kalau tak ada, tak boleh juga. Okay. Okay, so inilah result daripada kita punya scan. So kalau kita tengok dekat sini, korang nampak tak result ni? Nampak jelas tak? Macam kecil dekat TikTok nampak tak? Siapa dekat TikTok yang nampak boleh cakap nampak, yang tak nampak cakap tak nampak. Kalau tak nampak, aku nak zoom screen ni. Tak ada reply, nampak tu kot. Okay, mantap. Terima kasih. Okay, baik. Okay, so daripada sini kita nampak ada banyak yang hijau-hijau ni. Maksudnya kita punya servis apa yang open lah, kan? So kalau tengok dekat sini, nmap scan report for 192.168.1.1. So ni daripada the first IP yang kita letak tadi, 1.1. Apakah port yang open? Nampak kat sini kita nampak dah. Port 21, 53, 80, 443, 445, 3517. So setiap port ni menandakan yang router tu ada run service lah, ataupun run application, network application. So setiap port ni dia ada tujuan dia masing-masing. Contoh macam 21 biasa digunakan untuk FTP, iaitu file transfer protocol. Selalunya orang guna untuk transfer file antara server. So daripada kita nak connect server, dia connect dengan melalui port 21. So kalau macam port 80 dan juga 443 ini untuk website. Kalau 53 ni biasa pakai untuk ICMP. Sini dia tulis domain lah, sebab dia nak kita ping, dia akan reply balik. Biasanya guna untuk ICMP. Yang 3517 dengan 5431 ni aku tak tahu. Okay. So biasanya port-port ni, kalau contoh kita nampak satu port number, let's say 3517 kan, tak tahu, kita boleh Google sahaja. Kita pergi kat Google, tulis network port 3517. Dia akan ceritalah kalau ada berkaitan, dia akan cerita 3517 digunakan untuk apa. Tak ada maksudnya itu custom port lah. Okay, kena ingat walaupun macam kita kata 80 ni untuk HTTP, tapi sebenarnya kita boleh guna, boleh employ, kita panggil employ lah, kita boleh employ port 80 tapi guna untuk benda lain pun boleh juga. Ataupun sebabkan port ni ada 65,000 lebih, so daripada port 1 sampai 65,000 tu kita boleh guna, maksud aku boleh guna mana-mana nombor antara 1 hingga 65,000 untuk guna untuk kita lah. Kita boleh customkan port tu. So tak semestinya kena ikut nama. Kadang-kadang 21 tulis FTP by default, tapi dia tak guna untuk FTP pun. Boleh macam tu juga. Okay, so daripada sini ini nmap report untuk 192.168.1.1. Yang ni untuk 102, 103, 105, 107, 110, 113. So yang ni adalah maklumat senarai IP address ataupun senarai device aku yang connect dengan internet sekarang. So ada lebih kurang satu. Yang satu-satu tak kira, satu-satu ni router.
Yang 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya ada 8 device yang connect pada aku punya network sekarang lah, internet sekarang. Okay, so ini basic scan. Yang ni kita nak tengok kita punya network dalam local tu ada berapa banyak device. Ini cara dia. Okay. Unstable internet pula. Okay, tak apalah. Okay, so let's say aku nak hack ataupun aku nak hack lah kan. Aku nak hack satu server iaitu port IP 107. So kita nak perlu tengok report dalam lagi. Maksud report yang lebih teliti, lebih mendalam tentang 107. Macam mana nak buat? So aku boleh copy IP 107 ni letak dekat atas. So yang tadi kita scan umum, scan semua. Yang sekarang kita scan untuk khas satu sahaja, satu IP sahaja. Okay. Kemudian di sini aku boleh tulis dash O. Kalau dash O huruf besar, bermaksud kita nak detect OS. OS ni maksudnya nak tahu yang IP tu run. Scan ni boleh lepas ke firewall router? Maaf, saya baru. Okay. Scan ni macam mana nak cakap kan? Kalau kata kita tengok contoh macam biasanya dia port kita boleh scan. Cuma port open ataupun close itu kadang-kadang kita tak tahu. Contoh macam sekarang, macam yang merah ni kan. Yang merah ni dia kata 80.443 dia close. Maksudnya port tu ditutup ataupun dia ada ataupun ditutup ataupun dia ada tapi di block oleh firewall. Macam tu lah. Kita akan nampak dalam keadaan begini. Dia akan senaraikan juga. Tapi dia akan state sebagai close ataupun filter. Itu bermaksud dia behind firewall lah. Macam tu. Tapi kalau dia kata open, maksudnya yang tu memang tak ada firewall lah dekat port tu. Firewall tak cover dia. Boleh Okay, itu basic lah, basic info. Tapi biasa kita kalau dah biasa bermain dengan Nmap ni, lama-lama kita akan tahulah macam mana port apa yang kita nak guna. Kita dah biasa, kita dah tahulah nombor-nombor port ni. Okey, balik pada 107 tadi, aku nak buat scan details bagi 107. Aku boleh letak dash O huruf besar. So dash O huruf besar ni menandakan kita nak dapatkan maklumat OS. Ataupun kita boleh tambah lagi dash SV, bermaksud kita nak dapatkan maklumat software version dia. Maksudnya kalau contoh macam FTP version apa, HTTP version apa. So kita boleh dapatkan dengan cara ni lah, SV. Dan kita boleh tambah lagi. Let's say kita nak bagi dia verbosity dia tinggi, so VV. VV ni maksudnya kita nak run Nmap ni dalam bentuk dalam mod verbose. Verbose ni adalah satu scan yang agak details lah. Contoh dia nak dapatkan maklumat satu IP berapa saat dia ambil. Macam tu dia nak tengok maklumat macam tu lah. Sebab sometimes kita nak hack satu port, kita nak tengok berapa lama masa dia ambil. Kadang-kadang mungkin dia terlalu slow. Mungkin kalau terlalu laju, kita akan fokus pada port yang laju. Kalau kata dia slow, mungkin kita akan letak port yang slow tu pada tangga-tangga yang terakhir lah untuk kita hack. Macam tu lah lebih kurang. So dia ada mod verbosity kita panggil. Okay, ataupun ni aku run ataupun daripada tiga-tiga tadi kan, SV dengan VV. So ada O, SV dengan VV. So ataupun kalau kata kita nak buat satu scan yang agak komprehensif, kita boleh buang semua, letak dash A sahaja huruf besar. Dash A ni maksudnya dia akan query semua maklumat lah yang terlibat daripada software version, OS dan lain-lain. So yang ni aku boleh tekan scan lah. Cuma dash A ni dia akan ambil masa agak lama lah. So yang ni kita tunggu sekejap. Fail to load. Kenapa dia jam? Sekejap dash O. Oh, dash A tak boleh pakai. Ada problem. Okay. So kalau kata kita dash O huruf besar, dia akan tunjukkan lah kita punya OS, maklumat OS kita kat sini. Kadang-kadang maklumat ni tak tepat. Dia tak semestinya 100% tepat.
So sekurang-kurangnya kita tahulah dia run Linux ke, run Windows ke, run Apple ke dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita boleh SV. Tak boleh dash A ada problem. Ni aku tak pasti kenapa ada problem. Okay, tak apa. Ni tak ada masalah. Kalau dia ada problem kat situ, kita akan cuba run melalui. Oh, boleh, boleh. Lambat. Aku tak sabar-sabar Okay, nmap-sv menandakan servis. So sekarang dia ada tunjuk lah servis version dia. Macam port 22, OpenSSH, apakah version dia? Port 80, HTTPD, apakah version dia? Port untuk MySQL, berapakah dia punya version dia? So, daripada sini, kita boleh buat vulnerabilities assessment. Yang tu yang kita akan fokus minggu depan lah. Okay. So, yang ni scan untuk Windows. Kemudian, kita akan biasa nampak orang guna T-4 macam tu. Dash T ni sebenarnya trading. Trading ni adalah boleh dalam bahasa kasarnya untuk cepatkan scan lah. Tapi kalau dalam bahasa teknikalnya sebenarnya dia pecahkan kerja tu. Kalau macam nak scan tu banyak, sudah akan pecahkan empat proses kita parallel lah. Tapi kalau kata kita letak trading lagi tinggi, maka dia akan lagi ini kerja untuk apa, machine CTF ke atau apa ke. CTF pun boleh. Kan, tapi ini untuk network security lah. Biasa port scan ni kita buat untuk network security. Tadi apa dekat trading. So trading tu kira dia pecahlah job tu kepada 4 proses. So dia tak adalah fokus pada satu proses dan dia akan slow. So dia akan pecahkan supaya lebih laju lah. So biasa orang buat scan dia memang tak tinggal lah T4 ni. Tapi kalau setakat macam kita buat training, latihan, nak scan sekadar dalam local network, so tak ada masalah. Okay. So, aku nak tunjuk macam mana nak perform nmap dalam Kali Linux pula. Okay, so ini Kali Linux. Kalau kita tengok daripada menu dia dekat information gathering, dekat sini memang tersenarai lah nmap dekat sini. Okay, nmap memang tersenarai kat sini. Cuma daripada Kali Linux, dia dah ada tools untuk detect IP. Kalau perasan tadi, aku gunakan nmap. Nmap nmap 192.168. Kenapa numlock dia tak auto 192.168.1.1. Ninesec chat aku tengah kelas kot. Kejap Okay, so nmap -a dash a pula dah. Okay, kalau tadi dekat Windows kita nak dapatkan senarai IP ni tadi, kan kita gunakan nmap 192.168 kan. So sama juga case dekat dalam kita punya Kali Linux. So nmap 192.168.1.1/24. So the same thing lah. The same. Kenapa numlock ni hilang So cuma dalam Kali Linux dia tak ada Zenmap. Maksudnya dia semua command line. Kenapa command line? Disebabkan Kali Linux ni biasa orang boleh buat untuk cloud security ataupun cloud punya OS untuk security lah, untuk hacking. So kita nak access server tu lebih mudah pakai command line daripada guna UI interface. Sorry ganggu guys. Apa ni? Aku rasa internet aku problem ni. Putus-putus korang punya message ni. Tu IP dapat dari mana untuk latihan ke? Lambat masuklah saya. Okay. IP ni IP yang dalam local network. Dalam local network. Okay. Crow, thank you follow. Thank you. Okay, so ini adalah result bagi nmap dekat Kali Linux dalam bentuk command line. So dia agak macam clumsy sikit. Tapi kalau korang dah biasa, benda ni macam tak ada apa lah, kan.
kita boleh faham lah ni report untuk IP apa, port apa yang terbuka, macam tu lah lebih kurang. Okay. So kalau kata nak run Nmap scan yang lain, kita boleh juga guna 192.168.107 tadi. Dan kita boleh masukkanlah semua yang kita punya maklumat-maklumat lain ataupun option yang lain macam T4, -A huruf besar, -A huruf besar, ataupun tadi apa lagi? Ada -O, -VV, -SV dan sebagainya. So biasa kalau kita letak -A, yang lain tak perlu letak lah. -A dengan T4 cukup dah. So daripada dalam -A dah ada OS version, dah ada dengan service version. So kalau aku run, yang ni dah agak lama lah sebab -A ni memang dia ambil semua kan, so dia agak slow sikit. Tu dia. So dia bagi semualah maklumatnya. So boleh baca lah daripada sini. Contoh macam OpenSSH version apa, HTTPD version apa, MySQL version apa dan sebagainya. Okay. Cuma kan dalam Kali Linux dan juga tak kisahlah Kali Linux ke ZenMap ke version Windows punya sama juga. Dia ada satu lagi option, dia pakai -P. -P ni kadang-kadang kita rasa macam tak penting, tapi kena ingat dalam Nmap by default dia akan scan port yang common tau, yang common use. Dia tak scan semua port. Kena ingat port number kita ada 65,535 total. Tapi bila bermula dengan kosong dia sampai 65,534. So maksudnya kita nak scan semua 65,000 port tadi tu macam mana? Seafood hanya T4 atau ada T yang tingkat tinggi lagi? Ada T5. Boleh tengoklah dekat dia punya help page tu. Tadi kat mana aku tu ni? Port range. So macam mana kita nak intense port? Yalah nama dia intense lah. Dia intense tu dia punya nama profile dia. Okay, contoh. Kalau tengok dekat sini dalam 107 192.168.1107. Okay, sini aku letak -P, aku letak let's say 1 hingga 100. So bila aku scan, dia akan tunjuk port yang dalam range 1 hingga 100 sahaja. Yang port tadi kan ada port 3306 tak ada. 3306 tak ada keluar kat sini. Sebab apa? Sebab kita letak range 1 hingga 100 sahaja. Yang membezakan 1 hingga 100 dengan yang membezakan parameter P dengan parameter yang tak ada P adalah, ni kenapa dua kali? Adalah kalau tak ada parameter P, dia akan scan yang common. Kalau ada parameter P, dia akan scan semua 1 hingga 100. So kalau kata nak scan semua, korang boleh bermula dengan kosong hingga 35,534. So kita boleh run lah. Mungkin ada port-port yang tersorok mungkin. Kita tak tahu. So biasa kalau kata nak buat CTF, kita nak buat hacking, kita nak buat apa, memang kita akan scan semua port. Tak kisahlah TCP ke UDP, tak kisah. Semua port. Nampak tu. So dari sini baru kita nampak ada port 3306 dengan 33060. Nampak? Kalau tengok daripada report yang tadi ada tak 3. Nampak tak ada. So dah kalau kata kita tak letak -P tadi, kita cuma tahu yang dia ada 3306 sahaja. Tapi kita tak tahu yang dalam server tu ada satu port lagi yang tersorok, iaitu 33060. Thank you lah, aku dapat pembelajaran pun. Adakah grupnya dekat Telegram. Boleh join Telegram, dekat bio aku ada link Telegram tu Okay, so yang ni adalah basic lah penggunaan Nmap. Nmap ni ada banyak lagi sebenarnya, tapi dia bukan tools untuk hacking. Nmap ni dia lebih kepada tools untuk buat fingerprint, untuk dapatkan maklumat macam sekarang kita tengok ni lah. So daripada maklumat yang kita ada sekarang, kan mungkin korang tertanya-tanya kenapa nak kena port scan. So daripada port scan ni, contoh macam OpenSSH 8.4 P1 ni,
So kita boleh search lah dalam Kali Linux, kita boleh search exploit. Kita boleh carilah, contoh let's say apa tadi? Mana dia? OpenSSH kan, boleh carilah OpenSSH 8.4, kita enter, tengok ada tak. So no exploit, maksudnya untuk OpenSSH 8.4 ni tak adalah masalah security dia. Kemudian kita cuba pula HTTPD 2.4, kita tengok ada ke tak. Search exploit HTTPD 2.4, enter. So dari sini baru kita nampak ada beberapa yang terlibat lah. Kalau kata ada version ni lah 2.4 mana dia tadi? 2.4.48. Yang sini ada tak 2.4.48? Pun tak ada. Yang sini cuma ada 2.4.49. So yang ni dah lain lah. So kalau kata ada nampak version yang sama, maka kita tahulah kat situ ada masalah security. Mungkin kita boleh guna maklumat itu untuk kita hack server tu sendiri. Okay. So aku ingat habis untuk kelas Nmap malam ni. Sekejap Kalau kata korang nak tengok details tentang Nmap, korang boleh nmap-h lah. Sini ada banyak gila dia punya setting. Aku pun tak hafal semua. Biasa kalau kita nak hack ataupun kita nak scan, baru kita tengok apakah option yang kita boleh gunakan kat sini. Tapi yang aku tunjuk tadi macam -a, -o, -vv, -t4, -p, itu semua yang umum. Biasanya kita memang akan pakai. Biasanya. Okay. Awak bisa ke reverse shell? Malam ni tak ada, reverse shell tak ada malam ni. Itu untuk exploitation mungkin lagi 2 minggu. Kau sini tiap hari mulai jam tak? Kita kalau kelas hacking Khamis malam Jumaat. Sabtu malam Ahad kita buat kelas programming. Semua start pada jam 11 malam. Okay, untuk Nmap ada soalan? Okay, kalau tak ada, ada satu lagi tools yang aku nak tunjuk malam ni juga. Masa pun dah nak habis ni. So aku tunjuk satu tools lagi. Kalau kata beda jam lawak, itulah kalau di Indonesia nya aku nggak tahu bah. Kalau di Malaysia nya jam 11 malam. Root ni apa maksudnya bang? Okay, kejap. Root tu kejap aku cerita. Okay, habiskan topik ni dulu. Okay, untuk buat tadi scan ni, kalau kata Nmap tadi kan kita buat untuk tengok port kan, tengok device, berapa banyak device yang connect dengan server, dengan network kita. So kita sebenarnya boleh pakai Net Discover. Net Discover ni cuma ada dekat kita punya Kali Linux sahajalah, yang dekat Windows kena install lah. Kalau Windows boleh install tu lah yang advanced port, advanced IP scanner ni. Dia sama function dengan Net Discover. So dekat Net Discover, dia real time. Dia akan senaraikan IP address yang connect dengan kita punya current network. So ini semua IP address yang connect, dan dekat sini adalah dia punya orang kata apa nama host ni lah. Host name ada sebut host name. Tapi maksudnya macam nama device lah kot. Nama device yang umum yang boleh didapati. Root tu akar pokok. Assalamualaikum, hai bang. Salam tu lah. Discover ARP scan. ARP scan tak ada malam ni. Itu akan datang. IP public ke private? Private ni, ini local punya IP. Kita buat Nmap scan dengan Net Discover. Okay, so habis kat sini. Nice. Tameng Sari, welcome. Okay, untuk maklumat semua, Tameng Sari ada buat kelas. Berapa bulan? 20 hari bulan Bulan 5 Aku tak ingat lah Tameng. Tameng Sari ada buat kelas. Nanti tengok dekat 20. Yes, 20 dengan 21 bulan 5. Tameng Sari ada buat kelas untuk Red Team. Red Team ke? 20 dengan 21. Sabtu dengan Ahad. Yes, bulan 5. So kalau kata nak join kelas Tameng Sari, kalau bayar dalam bulan ni berapa ringgit 15 Kalau bayar dalam bulan ni, kalau kata bayar lambat, mahal lah harga dia. Okay, so habis kelas untuk malam ni. Korang ada soalan, kita boleh open untuk soalan. Kalau nak bersembang pun boleh. Tadi soalan apa? Root root ni dalam Linux, bukan Kali Linux root ni dalam Linux kira highest user level. Kalau macam dalam Windows kita panggil admin. Kalau dalam Linux kita panggil root. So root ni kira boleh akses semua benda lah dalam Linux.
Izin share ya. Ya, terima kasih share. Yes, RM15. Topik recon. Based on red team. So kalau kata nak join kelas Abang Tameng Sari ni, bolehlah ambil link dekat information dekat dalam grup Telegram kita orang pun ada. IP kat atas tu IP untuk login router ke bang? IP kat atas mana? Net Discover. Yang pertama yang 1.1 tu ialah untuk router ni. Ini IP router lah ni. Ni IP router. So kadang-kadang kita nak hack, kalau macam nak hack company biasa kan, company biasa yang ada pakai local server kat office diorang, cukup kita ada dia punya password wifi, kita masuk dalam network dia, kita dah boleh DDoS dia punya router. DDoS router dia tu dan dia boleh down lah. Server tak ada apa-apa lah, cuma router dia akan mati-mati lah. Internet akan slow, macam tu lah. So mungkin lah nanti satu hari aku akan demo juga DDoS. Cuma DDoS ni aku tak boleh nak praktiskan dekat depan orang, sebab internet aku, kalau aku DDoS internet aku, putus lah live ni kan. So nanti aku cari device yang boleh aku DDoS lah. Aku akan cuba belilah device yang aku boleh DDoS. So biasa DDoS yang paling popular untuk router ni kita pakai dulu yang Facebook pernah kena apa, Blackness kan. Blackness attack tu dia guna hping 3. Yang tu boleh lah, itu agak kuat juga tu. Tapi kan password wifi sama password router beda. Memang beda. Kalau kita DDoS ni satu attack. DDoS ni satu attack yang kita, dia menarik tau DDoS ni, sebab kita tak perlu tahu password. Kita tak perlu tahu apa-apa. Tahu dia punya IP address, tahu protokol apa dia open, kita dah boleh DDoS. Tu antara specialnya lah DDoS ni. Sebab tu orang kalau macam kita tak pro hack pun, kita boleh jadi nampak pro bila kita punya DDoS tu kuat. Macam mana nak tahu kalau DDoS tu datang dari mana? Contoh kita sebagai mana? Okay, ini bagus. Ini bagus, soalan bagus. Aku suka dengan soalan ni. Okay, biasanya kalau kita nak detect DDoS tu daripada mana, ada banyak cara lah. Antaranya kita boleh guna iFTOP sebenarnya. Kita kena install lah iFTOP ni. Ini selalunya toolkit yang digunakan untuk server admin. So, kalau kata kita tahu diri kita kena DDoS, server slow, kita boleh tengok iFTOP, tengok network mana yang paling banyak hantar package kat kita. Yang sekarang tak ada lah ni, sebab ni bukan server kan, tak ada. Kalau kata ada, dia akan senaraikan IP dengan berapakah paket ataupun berapakah data yang disubmit dekat kita. Okay, iFTOP satu. Kemudian kalau kata ada botnet dalam kita punya server yang mana dia ping diri dia sendiri. Bunyi apa tu? Follow. Terima kasih follow. So kita boleh guna pula HTOP. HTOP ni kira interaktif lah. Kalau kata untuk tengok proses lah, kalau dalam Windows kita pakai Task Manager. Tapi kalau dalam Linux kita pakai HTOP ni untuk tengok apakah proses yang paling tinggi. Biasanya boleh lah tengok RAM, memori, CPU, apa yang paling tinggi. Thank you follow. Okay. Kemudian kalau kita nak sekadar monitor kita punya network, read write file dengan send dengan receive punya data, kita boleh pakai dstat. So ada 3 tools lah biasanya aku pakai, apt install dstat. Ada 3 tools aku pakai biasa, HTOP, iFTOP dengan dstat. Yang ni untuk monitoring sahaja. Dstat, dia akan keluar macam ni. So dekat sini ada read and write. So berapakah data yang kira file lah. Berapa banyak kilobyte yang ditulis. Yang dibaca. Berapa banyak yang ditulis. Kemudian send and receive ni internet kita. Berapa yang orang upload ke kita. Berapa yang orang download daripada kita. So kalau kata kita kena DDoS, sama ada read and write pun boleh tinggi. Ataupun kita punya network pun agak tiba-tiba dia tinggi boleh, rendah pun boleh. Tengoklah kalau DDoS tu jenis apa. Kalau DDoS tu jenis spam, dia memang akan slow. Apa tu Ada bahas .net ke? Botnet. Botnet ni akan datang lah. Ini malam ni kita banyak buat information gathering saja. Udah pasti ketunjuk dalam iFTOP tu. Udah pasti. Maksudnya apa tu
Cuba explain apa logik live cyber threat map. Macam mana diorang tahu serangan yang berlaku kat dunia? Hah? Oh, itu OSIN kot. Kalau kata live cyber threat map, yang ni aku tak pernah dengar lah Tapi kalau kata contoh lah, ada satu sistem yang dapat tahu semua maklumat tentang serangan. Ada banyak sumber lah sebenarnya. Sebab biasanya orang yang buat defacement, dulu pun masa aku join underground macam Wah FM, apa Black Cat dulu zaman-zaman Facebook baru naik dulu, ada apa We Are Hacker from Malaysia kan, Wah FM dengan apa Black Cat tu yang popular. So kita buat defacement, kita akan submit dekat satu website ni. Aku lupa nama website tu. So dia akan bagi ranking lah satu orang ni berapa banyak defacement dia dah buat. So kalau kata dia ada live map yang macam tu, mungkin dia ambil data-data daripada platform-platform ni lah. Dan juga dia ada buat OSIN. Maksudnya mungkin dia ada beberapa website yang dia dah connect. So yes, Zone H, yes. Tameng Sari mungkin memang power dalam underground ni. So nama dia tu lah. Cara guna OSIN pun bang. Okay, boleh. So itu basic lah untuk OSIN. Untuk OSIN kalau korang nak praktis lah, OSIN ni tak ada apa. OSIN tak ada apa. Dia adalah yang mendalam, ada yang tak mendalam, ada yang biasa, ada yang tak biasa. Kalau tak buat proxy chain, orang boleh detect tak kita DDoS? Kalau tak buat proxy chain, dia macam ni beza DDoS dengan DOS. Ni aku dah cakap dalam group juga tadi. Dia beza DDoS, dia ada libatkan sama ada ramai attacker ataupun dia ada botnet. Dia ada pakai apa-apalah, mungkin hantar kat dia, kita panggil distributed. Maksudnya serangan tu berlaku secara beramai-ramai. Ataupun DOS. DOS ni serangan berlaku pada seorang. Aku boleh buat DOS. Kalau aku nak buat DDoS, aku nak kena pecahkan aku punya, mungkin buat botnet, mungkin buat trading, mungkin buat parallel. So dia akan serangan tu jadi banyak-banyak daripada satu orang. Faham So kalau kata kita buat DOS pakai IP kita seorang, memang kita kena lah. Memang diorang boleh identify lah kita. Tapi kalau kata DDoS distributed, dia ada banyak IP yang serang dia. So memang dia tak boleh detect. Biasanya tak boleh detect lah. Server, kalau ikut pengalaman aku, masa kita orang kena DDoS dulu, server memang down, jatuh terus. So apa yang kita buat, kita block semua IP. Kita block semua IP dulu. Kemudian kita akan whitelistkan IP-IP klien kita. So macam mana kita nak handle benda ni, sebab tadi dalam group MyOPEX ada tanya juga kan, macam mana kita nak handle disaster ni kan. So let's say kita dah kena ban ataupun kita dah kena DDoS, so server kita dah down banyak. So macam mana kita nak buat, kita boleh guna UFW untuk block semua IP. Untuk firewall lah ni, kita enable firewall, block semua IP, kemudian kita akan whitelistkan satu-satu. Ingat kalau kata buat DOS, kita seorang memang mungkin orang tahu kita, tapi kalau buat DDoS, susah lah nak tahu, susah. Apa yang saya faham secara basic, kita perlu masuk dalam network baru boleh nmap lah kan. Tak semestinya, contoh aku try nmap Google. Boleh tak nmap Google? Sebenarnya boleh. Cuma kita kena ingat, modern network ni, dia bukan sekadar satu IP, dia kedudukan dia macam ni tau. IP, server. Yang ni kalau local. Tapi kalau kata dia public network ataupun IP address, dia daripada satu IP, dia connect dengan mungkin dia ada load balancer, kemudian dia ada WAF, kemudian dia ada apa, dah panjang baru jumpa server. So that's why biasanya kalau kita nak buat scan, kita tak guna public IP. Sebab kita tahu banyak appliances yang ada di sebalik IP tu sehingga baru jumpa satu server. So that's why kalau kita nak buat hacking, kita kena betul-betul tahu server tu punya position. Macam mana nak tahu? So kita duduk dalam network dia. Tapi tak semestinya tak berjaya. Ada juga public IP yang kedudukannya tanpa ada LB, tanpa ada load balancing. So dia boleh duduk terus kat server. Pun boleh berlaku juga. So tengoklah nasib masing-masing. Tengok size company, tengok klien kita, tengok apa sebagainya.
Kalau server pakai VPN pun boleh kurangkan risiko kan. Server ke ataupun kita guna VPN? Kalau server macam aku sekarang, aku guna VPN juga server aku untuk dapatkan fixed IP. Secara security-nya depend pada package yang kita pakai. Kalau pure VPN ni dia ada anti-DDoS, so aku rasa selamat lah. Tapi kalau kata VPN tu tak sediakan anti-DDoS, dia memang forward semua paket ke kita, memang kita lah yang koyak rabak tu. Tapi macam pure VPN ni dia ada sediakan anti-DDoS. Terus macam mana jika kita punya local IP tapi private? Local IP tu memang private lah tak. Maksud aku private ni adalah local IP lah. Private tu local IP lah. Maksud aku kan biasanya ada local IP tapi public juga. Oh yang ni lah. Macam ni lah. Kalau dia ada banyak cara lah untuk dapatkan public IP. Antara salah satunya guna VPN. Macam aku sekarang lah guna VPN. Tapi VPN yang ada public IP ni mahal. Mahal. So boleh try lah. Wah, pure VPN ni noted. Okay, boleh cubalah. So daripada pure VPN ni aku connect dengan ini pun cloud ni. Aku bukan cloud lah, aku buat virtual aku punya server kan. So aku remote dia. Aku remote server. So daripada remote server aku ni server lain. Sini server lain, ni server lain. So daripada remote server ni aku run Nginx. Aku run Nginx untuk forwardkan semua IP pergi kepada aku punya Kali Linux. So kita punya team MyOPEX, team private lah. Team private kita orang ada akses kepada cloud Kali Linux. So boleh hack menggunakan handphone lah, senang kata. Kalau IP protected by Cloudflare, macam mana nak buat? Sebab DDoS tak berkesan kalau protected by Cloudflare. Biasanya kalau kita tengok IP address tu dah protected by Cloudflare, kita just move on je lah. Kan? Letak tepi je lah, tak payah pandang lah, tak payah buat apa lah. No SQL injection pun tak boleh. Berapa pure VPN ni sebulan? Okay, pure VPN ni agak mahal jugalah. Tapi bagi aku affordable kot. Pure VPN. Lebih kurang 80 sebulan kot. Lebih kurang lah. Alamak, ini remote slow sikit. So ada banyak sebenarnya VPN yang ada sediakan dedicated IP ni. Tapi cuma aku tak tahu mana yang bagus. Tapi aku dah lama lah guna pure VPN. Dia dah setahun lebih dah. So far tak ada masalah lah. Okay, ni pure VPN. Kalau kata nak dedicated IP, aku pilih yang ni lah. Yang sebulan. Kalau ambil yang 2 tahun lagi murah lah. Ambil yang sebulan ni. Kemudian kita cari, alamak, mana dia tadi? Dia ada setting sebenarnya. Ada setting untuk apa? Sekejap, aku cuba sekejap. Tak boleh lah. Dia ada setting sebenarnya. Dia ada setting. Kalau dah nak start bayar nanti dia ada tanya nak apa? Nak dedicated IP ke tak? Nak apa? Nak DDoS ke tak? Port forwarding ke tak? Dia adalah macam-macam. Bukan BS di bypass ke Cloudflare. Bukan bisa di bypass ke Cloudflare. Okay. Nak bypass Cloudflare ada cara dia. Tapi kita kena run DNS enam. Ini semua atas kehebatan hacker sana lah. Maksudnya atas kehebatan orang yang jaga server sana, server admin sana. Kalau server admin sana, dia memang totally semua subdomain dia dihiddenkan di behind Cloudflare. So kita tak boleh buat apa. Tapi kena ingat, IP behind Cloudflare tak boleh working untuk email. So kita biasanya contoh MyOPEX, ping myopex.info. Ini sekarang IP adalah IP behind Cloudflare. Tapi kena ingat, kalau kata MyOPEX ada buat mail service, dia tak boleh pakai Cloudflare. Dia mesti pakai IP pure dia. So kita boleh ping mail.myopex.info. So that's why kita kena buat DNS 6. Kita nak cari apakah nama hostname bagi dia punya mail server dia. Itu yang penting tu. Kena tahu yang ni dulu. Kalau tahu dia punya mail, so kita memang boleh tembus. InsyaAllah kita boleh scan dia punya vulnerabilities. Kerja dalam bidang apa bang? Kerja siapa? Aku ke kerja bidang ni?
Kalau kata macam hacking ni dia adalah pen tester. Uh, DNS dalam Cloudflare tak langsung tunjuk IP ya. Ya betul. Bukan semua DNS dekat dalam tu tunjuk IP sebab kadang-kadang dia proxy kan. Kalau proxy masking lah, kita panggil masking. DNS masking tu kalau dia masking kan, so tak boleh buat apalah, dia behind proxy. Faham, bagus, alhamdulillah. Okay. So ada soalan lagi? Kerja dalam bidang apa? Apa benda? Hacking ke apa? Ke aku? Kalau hacking ni kerja bidang pentester, server admin, software system admin, lagi apa? Kalau kata ada buat red team service, security service, macam-macam lah. Kalau aku kerja kerja biasa je. Tambah juga informasi saya. Okay, alhamdulillah. Okay. So kalau tak ada soalan, kita boleh stop dan jumpa minggu depan kot. Ataupun jumpa Sabtu ni. Sabtu ni masih ada kelas. Sabtu ni, Sabtu malam, hari pukul 11, kita ada kelas programming. Okay. So kelas programming, minggu ni kita masih bermain dengan JavaScript. Nanti akan datang mungkin kita akan masuk bahasa yang lain lah, programming yang lain. Okay, so kalau tak ada soalan, terima kasih kerana sertai. Kapan hacking lagi? Okay, kapan hacking lagi? Minggu depan, hari Khamis malam Jumaat. Macam hari ni, hari Khamis juga. Pukul 11 malam. Okay? Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat lanjut, boleh cari aku dekat Telegram, dekat link bio. Bye-bye semua. Macam mana nak stop ni? Oh, ni dia.